sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu, wahai yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Kita meneruskan pembelajaran sains kita, iaitu berkenaan tajuk kemahiran proses sains. Pada minggu ini, cikgu akan menyambung pembelajaran kita tentang proses sains, iaitu 3 lagi proses sains yang kita perlu pelajari. Pertama, kemahiran meramal. Kedua, kemahiran membuat inference. Dan yang ketiga, kemahiran berkomunikasi. Okey, kita pergi kepada kemahiran yang pertama, iaitu kemahiran meramal. Maksud kemahiran meramal iaitu kemahiran membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Walau bagaimanapun, ramalan yang dibuat itu mungkin berlaku ataupun mungkin tidak berlaku. Kita hanya meramal berdasarkan maklumat yang kita peroleh daripada pemerhatian kita. Jom kita cuba ramalkan situasi di bawah. Apakah yang akan berlaku kepada baju tersebut? Pada asalnya baju itu basah, kemudian kita letakkan di hadapan kipas yang berpusing. Apakah akan berlaku terhadap baju itu? Cuba teka. Jadi kita boleh ramalkan baju itu akan menjadi kering. Itulah ramalan kita berdasarkan kepada pemerhatian kita. Okey, untuk menambah kefahaman kamu, marilah sama-sama kita menonton Langit belif, sekejap lagi hujan akan turun. Andai Ana meramal cuaca, itulah langit dah gelap menandakan akan hujan. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran membuat inference. Kemahiran membuat inference bermaksud kemahiran membuat kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu pemerhatian kita. Cara untuk melakukan inference ada 3 langkah. Pertama, kita mesti membuat pemerhatian terhadap sesuatu objek, benda ataupun fenomena. Yang kedua, setelah kita mendapat maklumat daripada pemerhatian itu, maka kita catat dan kita membuat penerangan yang munasabah terhadap pemerhatian itu. Dan akhir sekali, kita membuat kesimpulan awal. Okey, jom kita cuba membuat inference bagi situasi di bawah. Image 1. Apabila kita nampak sebuah kereta berhenti di tepi jalan,
dan asap keluar daripada bahagian enjin kereta itu. Maka kita membuat kesimpulan awal, kereta itu rosak. Bagi imej kedua, apabila kita berjalan di tepi jalan, kita berjumpa dengan seorang pemuda yang bertongkat dan bercermin mata hitam. Maka mengikut pengalaman kita, mengikut pemerhatian kita, kita mengatakan pemuda itu adalah seorang yang buta. Bagi imej yang terakhir, itu imej yang ketiga. Apabila kita pergi ke hospital, kita melihat seorang budak terbaring di atas katil hospital. Di dahinya ada tuala basah, di mulutnya ada suhu. Maka kita buat inference ataupun kesimpulan awal bahawa budak itu demam. Kesemua inference yang kita buat itu tidak semestinya betul. Kita hanya membuat berdasarkan pengalaman, pemerhatian yang kita buat sahaja. Konsep Bagi menambah kefahaman kamu, Konsep membuat inference. kita menonton video. Kemahiran membuat inference ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah yang mungkin benar ataupun tidak. Kemahiran membuat inference juga boleh dikaitkan dengan sebab atau alasan bagi menerangkan sesuatu kejadian itu berlaku. Mari kita lihat contoh mengapa pokok ini tidak berbunga dan berdaun lebat. Mungkin pokok ini tidak diberi baja. Atau mungkin pokok ini telah diserang penyakit. Mungkin juga tidak mendapat air yang cukup. Alif dan Aina telah menggunakan kemahiran membuat inference. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi iaitu kemahiran memberi penerangan tentang tindakan, objek atau peristiwa dengan menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah atau model. Jadi terpulanglah kepada kita bagaimana cara untuk kita berkomunikasi. Okey, ini cikgu mengambil 3 contoh cara berkomunikasi. Cara yang pertama iaitu cara lisan, iaitu kita bercakap dengan orang ramai. Contohnya kita bersyarah, ataupun kita juga boleh bercakap melalui audio ataupun suara, hantaran suara yang kita boleh buat dengan menggunakan telefon bimbit. Cara yang ketiga kita berkomunikasi iaitu dengan membuat lakaran atau tulisan. Lakaran ataupun lukisan. Jadi kita untuk menyampaikan mesej ataupun hajat hati kita, kita boleh membuat lukisan. Lukisan itu bermotif dan dapat difahami oleh orang ramai. Dan contoh yang terakhir yang biasa kita lakukan iaitu menulis. Kita boleh menulis surat, menulis secara SMS, WhatsApp dan sebagainya. Jadi maklumat itu dapat dibaca oleh orang yang kita hendak sampaikan itu, dan jadi maklumat itu boleh dibaca oleh orang ramai dan mereka akan memahami ataupun perkara yang kita hendak sampai. Itulah 3 contoh cara kita
berkomunikasi. Itu saja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.